hitung jarak dalam km yang dilalui oleh setiap gerakan berdasarkan graf laju masa yang diberikan. Jadi untuk graf laju masa, kalau kita nak carikan jarak, kita carikan luas di bawah graf, iaitu luas kawasan trapezium ni. Jadi untuk soalan A, jarak ialah luas di bawah graf. Dan kalau kita gunakan formula untuk cari luas trapezium, kita boleh dapatkan jawapan. Ini adalah nilai A, iaitu 8, nilai B, iaitu 6 tolak 2. 6 tolak 2, kita dapat 4. Jadi, 1/2 kali A tambah B kali H. H sini, 60. 1/2 kali 8 tambah 4 darab dengan 60. Okey. Unit dia km. Soalan B, bentuk ni kita kena bahagikan dia kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama ialah satu trapezium. Bahagian yang kedua adalah 1/4. Dan bahagian yang ketiga ialah 1/3. Katakanlah kalau kita letakkan 3 bahagian ni sebagai P, Q dengan R. Jadi jarak kita mesti ambil luas bagi kawasan P tambah luas bagi kawasan Q tambah dengan luas bagi kawasan R. Jadi pertama sekali kita nak carikan luas kawasan P dulu. Luas kawasan P kita gunakan trapezium. Kita gunakan formula ni. Jadi A 10, B 20. H ialah 5. Dan kita dapat dan sekarang kita cari luas kawasan Q. Q adalah 1/4. Jadi panjang kali lebar. 5 kali 20. Dan luas kawasan R ialah segitiga. Luas kawasan R kita gunakan formula segitiga 1/2 kali tapak kali tinggi. Tapak dia 10. Sini tinggi 20. Dan semua jawapan yang kita dapat ni sebab graf dia adalah dalam meter per saat dan saat.
Jadi jawapan yang kita dapat mestilah dalam unit meter. Meter dan meter. Jadi jarak ialah 75 meter tambah 100 meter tambah 100 meter. Dan kita dapat jawapan 275 meter. Tapi soalan dia nak jawapan dia dalam km. Jadi kita kena tukarkan dia dalam km. Bahagi dengan 1000. 1, 2 dan 3. 3 kali kita pindahkan titik perpuluhan, kita dapat jawapan 0.275 km. Soalan C. Okay. Ini kita boleh buat sedikit pengubahsuaian. Buatkan dia jadi dua bahagian. Bahagian pertama ialah satu trapezium di sini. Satu lagi ialah segitiga di sini. Katakan kita namakan segitiga ni P dan trapezium di bawah ni Q. Dan kita boleh tengok unit yang dia bagi ni kilometer per jam untuk paksi Y. Dan untuk paksi X dia bagi unit ni minit. Nanti kita susah nak convert. Jadi lebih baik sebelum kita buat pengiraan dulu, kita tukarkan unit dia. Jadi 5 minit kita bahagi dengan 60. 5 bahagi 60 dapat 1/12. 1/12 jam. 1/12 jam. Dan 10 minit ialah 1/6 jam. 18/60 kita boleh ringkaskan 3/10 jam. Jadi dengan cara ni kita sudah tukarkan dia dalam unit jam. Baru kita buat pengiraan. Jadi jarak sama dengan luas kawasan P tambah dengan luas kawasan Q. Luas kawasan P itu ialah satu segitiga. Kita gunakan 1/2 kali tapak kali tinggi. Dan luas kawasan Q ialah satu trapezium. Kita gunakan formula 1/2 kali A tambah B kali H. Tapak di sini kita ambil 3/10 tolak 1/6. 3/10 tolak 1/6 kali dengan tinggi dia 16 tolak 8, kita dapat 8. Dan ini kita boleh gunakan kalkulator untuk buat pengiraan. Dan kita dapat jawapan 8/15. Ini dalam unit km lah. Sebab tadi kita sudah convert semua ni dalam unit jam. Jadi sepatutnya jawapan dia dalam unit km. Lepas tu bahagian trapezium tadi yang kita kira ni ialah untuk luas kawasan P. Untuk luas kawasan Q, kita ambil 1/2 tambah A tambah B darab A tambah B kali H.
Jadi A itu berapa? 3/10 tolak 1/12. Soalan C, bentuk ni kita boleh bahagikan dia kepada dua bahagian. Satu bahagian di atas ialah satu segitiga. Dan satu lagi bahagian bawah ialah satu trapezium. Okey, katakan kita namakan segitiga tu P dan trapezium di bawah tu sebagai Q. Dan di sini kita boleh perhatikan unit yang dia bagi untuk paksi Y ialah kilometer per jam. Tapi unit yang dia bagi dalam paksi X ialah minit. Jadi kita kena selaraskan unit dia, tukarkan minit kepada jam. Jadi 5 semua nombor-nombor di sini nak tukar kepada jam, kita kena bahagikan dengan 60. Jadi bila dibahagikan dengan 60, kita boleh gunakan kalkulator. Okey. 5 ditukarkan jadi 1/12. 10 ditukarkan jadi 1/6. Dan dibahagikan 18 bahagi 60, kita dapat jawapannya 3/10. 3/10. Dan kita tahu kalau kita nak kirakan luas bagi segitiga, kita perlukan tinggi 8. Dan tapak dia kita ambil 3/10 tolak 1/6. 3/10 tolak 1/6. Kita dapat jawapan 2/15. Ini adalah tapak bagi segitiga. Dan panjang A untuk trapezium di sini, kita ambil kawasan sini hingga ke sini. Sekali lagi, sini ke sini. Panjang A dia kita ambil 3/10 tolak 1/12. Kita dapat jawapan 13/60. Jadi sekarang kita boleh mulakan pengiraan kita. Jarak sama dengan luas kawasan P tambah luas kawasan Q. Dan luas kawasan P ialah satu segitiga. Tapak kali tinggi. Ini untuk segitiga. Dan untuk trapezium, 1/2 kali A tambah B kali H. Tapak dengan tinggi, tapak 2/15, tinggi 8. A, B dengan H. A 13/60. B 3/10. Dan tinggi trapezium ialah 8. Dan kita boleh masukkan persamaan ni dalam kalkulator dan kira.
Jawapannya 2.6 km. Soalan nombor 2. Hitung jumlah jarak dalam km yang dilalui dalam tempoh 30 minit. Jumlah jarak kita gunakan luas bawah graf. Sama macam tadi, kita bahagikan dia kepada 3 bahagian. Trapezium, segi 4 dan segitiga. Namakan ni sebagai P, Q dan R. Jarak. Okey, kita asingkan dulu. Luas kawasan P kita gunakan 1/2 kali A tambah B kali H. Okey, macam tadi, km per jam dengan minit. Unit dia tak sama. Kita nak selaraskan unit dia. Jadi semua nombor-nombor di sini 8, 18, 30 ini kita kena bahagi dengan 60. Tukarkan dalam jam, kita bahagi dengan 60. Jadi ini kita tukarkan jadi 2/15. Dan ini tukar jadi 3/10. Dan ini ialah 1/2. Okey, untuk luas di sini, kita perlukan maklumat panjang sini. Kita ambil 3/10 tolak dengan 2/15. Dan jawapannya 1/6. Kita perlukan tapak segitiga juga. 1/2 tolak dengan 3/10. Kita dapat jawapannya 0.2 ataupun 1/5. Jadi untuk ni kita dah tukarkan dia dalam jam. Sekarang kita boleh kirakan A tambah B. A itu 20, B itu 40. 20 tambah 40. Dan tinggi dia ni 2/15. Kita boleh gunakan kalkulator. Jawapannya 4. Luas kawasan Q ialah segi 4. Kita ambil panjang kali lebar 40. Dan luas kawasan R ialah segitiga dengan tapak 1/5, tinggi 40. Tapak dia 1/5, tingginya 40. Dan jawapannya 4. Semua ni kita sudah tukarkan dalam unit km. Jadi jumlah jarak
ialah luas kawasan P campur luas kawasan Q campur luas kawasan R. Kita ambil 4 tambah 20/3 tambah 4. Jawapannya 44/3 km ataupun dalam bentuk perpuluhan 14.67, 4 angka bererti. Soalan B, laju purata. Laju purata kita ambil jumlah jarak yang kita kirakan untuk bahagian A sini, jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa iaitu setengah jam. Bahagian B, laju purata jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak tadi ni, ataupun kita boleh ambil pecahan 44/3 bahagi dengan masa setengah jam. Kalau kita tukarkan dia dalam pecahan tak wajar, jawapan dia 29/1/3 km per jam. Sarves menyertai pertandingan larian 100 meter semasa kejohanan olahraga di sekolahnya. Kalau pertandingan 100 meter, jadi jarak dia mesti 100 meter. Graf laju masa di sebelah menunjukkan kelajuan larian Sarves sehingga garisan penamat. Hitung nilai T. Jadi, jarak sama dengan 100 meter sama dengan luas bawah graf. Dan gunakan konsep tadi, kita boleh bahagikan dia kepada segitiga dengan trapezium. Namakan segitiga sebagai P, trapezium sebagai Q. Kita ambil luas kawasan P campur dengan luas kawasan Q. Okey. Tapak sini T tolak 6. Panjang sini T tolak. Kita ambil T tolak dengan T tolak 6. Kita dapat jawapannya. T tolak T campur 6 kan? Dapat 6. Jadi sini ialah 6. Sini 8. Sini 12. Sudah tahu maklumat di sini, kita boleh tuliskan jawapan AP sama dengan 1/2 kali tapak kali tinggi.
tapaknya T tolak 6, tinggi 8. Ini adalah ungkapan untuk AP. Luas kawasan Q, kita gunakan trapezium. A campur B, A ialah 8, B ialah 12. Dan tinggi trapezium ialah 6. Okey. Ini semua dalam meter. Okey, balik pada sini. 100 meter sama dengan AP campur AQ. 100 meter sama dengan AP iaitu 4T tolak 24. Ini AP. Campur dengan AQ 60. Jadi, kita tahu jawapannya T sama dengan 16 saat. B, laju purata. Laju purata kita ambil jumlah jarak 100 meter bahagi dengan jumlah masa. Jumlah masa iaitu 16 saat. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jarak dia 100 meter dan masa dia 16 saat. Tapi soalan di sini dia nak jawapan dalam kilometer per jam. Kita kena tukarkan jawapan kita ni yang dalam meter per saat. Tukarkan dia jadi kilometer per jam. Macam mana kita nak tukarkan 6.25 meter sesaat kepada kilometer per jam? Okey, 6.25 meter per saat. 5 per saat. 6.25 meter per saat. Bila per saat, kita tuliskan saat di bawah. Dan per berapa saat? Mestilah per 1 saat. Sebab 6.25 bahagi dengan 1, kita dapat 6.25 sendiri. Jadi 6.25 meter sesaat ni kita boleh tuliskan dia dalam bentuk ni. 6.25 meter per 1 saat.
Jadi kalau kita nak tukarkan dia dalam kilometer per jam, kilometer per jam, 6.25 meter nak tukar jadi km, kita kena pindahkan titik perpuluhan 3 kali. 1, 2, 3. Kita dapat jawapan 0.00625 km. Lepas tu, bahagikan dengan 1 saat. 1 saat sama dengan berapa jam? 1 jam ada 60 minit. 1 minit ada 60 saat. Jadi, kita boleh tuliskan besar sikit. 1 saat sebenarnya sama dengan 1/360 jam. Sekarang kita ambil satu nombor, bahagi dengan satu pecahan. Macam mana buat pembahagian ni? Kita ambil nombor di atas, bahagi dengan pecahan songsang bagi pecahan ni. Nombor di atas iaitu 0.00625. Darab dengan pecahan songsang ni. Pecahan songsang iaitu 3600 per 1. Dan unit dia kilometer per jam. Kilometer per jam. Dan ini kita gunakan kalkulator. Jawapannya ialah 22.5 kilometer per jam.